Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya sekarang dalam perjalanan berjumpa seorang untuk berbincang berkenaan dengan pengurusan harta pusaka arwah isterinya yang baru meninggal seminggu lepas. Jadi beliau telah melakukan sesuatu yang memangnya mengikut sunnah, iaitu menguruskan harta pusaka si mati dengan kadar yang segera, tanpa menunggu dan berlengah-lengah. Jadi kerana Nabi berpesan dalam sebuah hadis, saya tak ingat hadis tu, bukan hadis tu, nanti boleh rujuk, saya akan bagi rujukan. Jadi Nabi berpesan dalam sebuah hadis untuk kita supaya menyegerakan pengurusan harta pusaka si mati, jangan ditangguh. Kenapa? Kerana kalau kita tangguh pengurusan harta pusaka ni, kita telah menghalang hak orang. Hak siapa? Hak waris-waris ke atas harta pusaka si mati tadi. Sesaat kita meninggal, sesaat selepas kita meninggal, segala apa yang kita miliki yang cukup syarat-syarat dia sebagai harta yang boleh dipusakai, bukanlah milik si mati dah, tetapi telah menjadi milik waris-waris si mati. Jadi bayangkan hak orang kita tangguh, kita tak mau bagi, kita simpan, kita tak bagi hak orang. Benda tu dia punya, tapi kita tak mau bagi, kita tangguh, kita biar buat donor. Jadi itu adalah satu kezaliman dah, kan? Kita telah menzalimi dia. Berkemungkinan si waris tadi, hamba Allah tadi tu, dia perlukan harta tadi untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai sebagai seorang manusia, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu. Tapi oleh kerana kita telah melengah-lengah kan pengurusan tadi, maka hak si waris tadi tu telah dinafikan dan telah menyebabkan kesukaran kepada beliau. So satu kezaliman lah. Jadi itu sebabnya harta pusaka ni kita perlu uruskan dengan secepat mungkin. Jangan ditangguh-tangguh. Amalan masyarakat kita menjadi kebiasaan masyarakat kita, atau menjadi satu satu pantang lah, bukan kebiasaan tau, tapi satu pantang di kalangan masyarakat kita ni untuk nak menyegerakan pengurusan harta pusaka si mati. Kerana apa? Kerana tidak mahu dikatakan tamak atau gerojoh, ataupun terlalu berebut-rebut, terlalu inginkan harta si mati tersebut. Jadi ini adalah ikut perasaan ataupun ikut sentimen, bukan ikut sunnah, bukan ikut syariat, tapi ikut sentimen, ikut kata orang, ikut hati, kan? Takut orang kata kita ni kobok masih duk merah lagi, tanah duk apa orang kata, duk masih lagi bertambun lagi. Oh, dah kalut dah nak harta pusaka.
seolah-olah waris ataupun orang yang menuntut hak tu bersalah. Kan? Orang yang menuntut hak tu tidak bersalah. Dia menuntut hak dia. Itu adalah itu adalah hak dia lah. Dia nak menuntut hak dia. Itu adalah benda yang benar. Bukan benda yang batil. Sebab hak dia. Kalau dia tuntut hak orang lain, ya, memang itu batil. Itu salah. Dan baru kita boleh kata tu tamak. Sebab mengambil hak orang lain. Tapi kita tak ambil hak orang lain. Waris tu dia nak hak dia. Kan? Macam saya kata tadi lah. Kan? Kita tak tahu keperluan orang tau. Kita tidak tahu masalah orang. That's why kita jangan kita buat judgement ataupun hukuman atau ke atas sesiapa. Kerana kita tak tahu apa di belakang tindakan dia tu. Kita tak tahu. Dia punya back story tu kita tak tahu. Jadi janganlah kita buat andaian ataupun buat kesimpulan ataupun buat rumusan ataupun buat sangka dan sebagainya. Jangan judge. We do not know what he's going through. We do not know what he's having his problems are. So we don't judge. Jangan judge. Kalau dia nak tuntut harta pusaka, hak dia, itu memang hak dia. Kalau kita menghalang, jadi makna kata kita telah melakukan satu yang batil. Benda yang ikut dah salah lah. Kita halang hak orang. Jadi saya harap pakak-pakak faham lah, no? Dan saya harap dan saya doakan agar kita, orang-orang kita ni, berubahlah. Kan? Segerakan urus pusaka. Jangan tangguh. Jangan pantang. Pantang yang tak ada sangkut paut dengan hadis. Ni adalah sunnah Nabi, kan. Nabi arah kita supaya lekas bersegera dalam beberapa perkara. Antaranya ialah menguruskan jenazah dan pengurusan pusaka, termasuk pengurusan harta pusaka jenazah tadi. Jadi setakat itu saja. Saya undur diri. Apa-apa yang salah itu daripada kesilapan dan kelemahan saya. Yang benar, yang betul itu adalah daripada Allah. Jadi sekiranya ada pembetulan ataupun ada teguran, bolehlah PM saya direct, WhatsApp ataupun guna Messenger lah. Okay. Saya hargailah input daripada tuan-tuan semua. Sekian saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.